Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, pada video kali ini saya akan tunjukkan berkenaan dengan pematuhan jadual tanaman. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, apa itu jadual tanaman? Okey, jadual tanaman ni merupakan SOP yang diberikan oleh setiap PPK masing-masing. Okay, dalam SOP tu dia akan mengkategorikan jadual tanaman untuk setiap komoditi projek tuan-tuan lah. Okay, sebagai contoh, jika tuan-tuan mengusahakan projek tanaman cili, so PPK akan menyediakan satu SOP untuk mengendalikan proses-proses atau tindakan-tindakan tertentu yang perlu tuan-tuan lakukan atau yang perlu tuan-tuan ambil demi untuk mencapai hasil tuaian yang lebih optimum. Okay? So, setiap SOP itu dipecahkan mengikut minggu, bermula dari tarikh tanam setiap pusingan komoditi tuan-tuan tu lah. Okay? Setiap projek akan mempunyai pusingan dan setiap pusingan tu akan disertakan dengan tarikh mula tanam. Okay? Daripada tarikh mula tanam tu, sistem akan menyelaraskan jadual tanaman yang perlu tuan-tuan lakukan sehinggalah sampai kepada proses terakhirlah. Maksudnya sebagai contoh, tanaman cili mempunyai 10 atau 20 proses setiap minggu yang perlu tuan-tuan ikuti supaya tuan-tuan dapat mencapai jumlah hasil tuaian yang lebih optimum lah. Okay? So, sebagai contoh kat sini, jika tuan-tuan log masuk ke akaun tuan-tuan masing-masing, bila tuan-tuan lihat pada projek tuan-tuan, okay, sebagai contoh, tuan-tuan klik pada menu projek, okay, tuan-tuan akan dipaparkan dengan senarai projek yang tuan-tuan dah daftar. Okay, kalau tuan-tuan klik pada profil projek tuan-tuan, sebagai contoh saya klik pada profil projek saya Cili Fertigasi lot 101 ni. Okay, kemudian tuan-tuan klik pada profil setiap ataupun profil salah satu pusingan tu. Sebagai contoh, untuk pusingan pertama projek Fertigasi lot 101 ni, saya start tanam 26 Mac dan anggaran tarikh tuai dia adalah 8 Jun. Okay, so sistem akan kira jadual penanaman tuan-tuan bermula dari 26 Mac ni. Okay, so kalau tuan-tuan klik pada profil pusingan tu, okay, kat bawah sekali tuan-tuan akan dapati satu ruangan khas untuk jadual tanaman. Okay, so untuk jadual tanaman, dia senarai jadual tanaman ni bergantung pada SOP PPK masing-masing lah. Sebagai contoh, untuk PPK Kuala yang saya daftarkan ada 3 minggu saja. Dia tak semestinya 3 minggu. So, dia bergantung pada SOP PPK masing-masing. Mungkin ada 10 proses ataupun 10 peringkat yang tuan-tuan kena ikutilah untuk mencapai hasil komoditi atau hasil tanaman yang lebih optimum. Tapi untuk contoh ni saya hanya tunjukkan tiga peringkat, iaitu 3 minggu yang tuan-tuan perlu ikutilah. Okay, sebagai contoh, bila tuan-tuan lihat pada jadual tanaman tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat untuk minggu pertama ni, tuan-tuan SOP yang disarankan oleh PPK Kuala Langat ni adalah proses membaja minggu pertama. Okay? Untuk minggu pertama bermula tarikh 26 bulan 3 tahun 2020. 26 ni adalah
Okey, maafkan saya, 26 hari bulan tu adalah tarikh mula tanam saya. Okey, so sistem akan kira ia adalah bermula untuk minggu pertama. Okey, dan untuk minggu pertama tu adalah 26 bulan 7, 26 bulan 3 hingga 1 April. Okey, dan tiada rekod. Tiada rekod ni maksudnya, tiada rekod ni bermaksud saya tidak mengambil tindakan apa-apa untuk peringkat pertama ni. Maksudnya saya dah terlepas. Sistem akan bagi peluang tuan-tuan selama 26 bulan 3 hingga 1 April ni, 1 minggu, 7 hari ni untuk tuan-tuan mengambil tindakan untuk peringkat pertama ni lah. Okay, so kalau selepas tarikh 1 hari bulan 4 ni, kalau tuan-tuan tidak mengambil apa-apa tindakan, so sistem akan letakkan dia sebagai status tiada rekod. Begitu juga dengan minggu yang belum masuk lagi. So begitu juga nanti dia akan letak dalam status tiada rekod lah. Apa yang berwarna hijau maksudnya minggu yang sekarang, minggu yang sekarang tuan-tuan tengah lalui inilah. Okay, so maksudnya maksudnya projek pusingan pertama saya ni sekarang ni berada di minggu kedua. Okay, harap tuan-tuan faham. So begitu juga dengan tindakan belum diambil. So dalam tempoh 2 April hingga 8 April ni saya kena ambil tindakan lah untuk mengesahkan pematuhan jadual tanaman saya. Okay, so dari sini nanti PPK akan buat semakan sekiranya sebagai contoh tuan-tuan buat aduan kepada PPK menyatakan tuan-tuan komplain lah kenapa hasil tuaian tuan-tuan tak banyak seperti pengusaha-pengusaha lain. So nanti PPK akan buat semakan juga dengan jadual pematuhan jadual tanaman tuan-tuan ni. So kalau PPK semak tuan-tuan tiada buat apa-apa tindakan dalam salah satu peringkat tu, mungkin itu yang menyebabkan hasil tuan-tuan tidak optimum lah. Okay, so saya dah terangkan fungsi-fungsi ataupun senarai dalam jadual tanaman ni. Cuma apa yang disenaraikan dalam jadual tanaman ni bergantung pada SOP PPK masing-masing lah. Tidak semestinya 3 minggu saja, dia bergantung pada apa yang dimasukkan oleh PPK masing-masing. Kalau ada 10 minggu, so maka dia akan senaraikan 10 minggu. Dan juga seterusnya lah. Sebagai contoh lagi, kalau saya pergi ke projek lain, contoh untuk projek tanaman halia. So kalau tuan-tuan lihat kat sini jadual pematuhan kosong, maksudnya PPK Kuala Langat ni dia tak masukkan lagi maklumat untuk jadual pematuhan jadual tanaman untuk komoditi halia ni. Okay, so dia bergantung. Kalau kosong maksudnya PPK belum masukkan lah. So kalau ada data tu maksudnya PPK dah masukkan. Okay, so saya dah terangkan apa itu jadual tanaman dan juga pematuhan dia. So seterusnya, apa yang tuan-tuan perlu tahu ialah sistem setiap hari akan menyemak tarikh-tarikh yang berkaitan dengan projek tuan-tuan ni. So andai kata, contoh, andai kata masuk sahaja pusingan baru, masuk sahaja peringkat baru. Contoh, andai katalah hari ini adalah 2 hari bulan 4. Okay, andai kata hari ini 2 hari bulan 4, setiap hari sistem akan buat semakan projek tuan-tuan yang dah memasuki peringkat pada tarikh 2 hari bulan 4 ni. Okay, kalau contohlah projek tuan-tuan tu
memasuki minggu baru untuk tarikh yang sekian ni, so sistem akan menghantar SMS kepada tuan-tuan menyatakan sekarang ni tuan-tuan berada di minggu sekian-sekian, so apa tindakan tuan-tuan yang patut ambil dan tuan-tuan kena kemaskini dalam sistem lah. Okay, so sebagai contoh, tuan-tuan akan dapat SMS seperti berikut. Okay, so tuan-tuan sepatutnya akan dapat SMS berikut pada tarikh 2 hari bulan 4 ni. Okay, andai kata hari baru telah masuk, iaitu hari ini 2 hari bulan 4, so sistem akan menghantar SMS kepada tuan-tuan menyatakan minggu ini adalah jadual membaca dan kawalan serangga minggu ke-13. Ni sebagai contohlah. Kat sini dalam sistem tuan-tuan punya projek dah masuk minggu kedua, tapi dalam SMS ni sebagai contoh saja, tuan-tuan masuk minggu sekian lah. Minggu sekian-sekian. So contoh minggu ke-13 untuk projek tanaman fertigasi. Projek tanaman ni adalah nama projek tuan-tuan. So maksudnya untuk projek tanaman cili fertigasi lot 101 pusingan berapa. So kat sini dia pusingan 1, so dia akan tulis pusingan 1 lah. So sila ambil tindakan. Okay, so ini contoh SMS yang tuan-tuan akan dapat. So bila tuan-tuan dapat SMS ni, so sepatutnya tuan-tuan kena log masuk dalam akaun tuan-tuan. So andaikan tuan-tuan dah log masuk ke dalam sistem PPHP ni, so pada menu jadual tanaman ni, kalau tuan-tuan lihat pada senarai menu ni, ada satu menu bertajuk jadual tanaman. So tuan-tuan kena klik kat sini. Okay, so tuan-tuan akan dibawa ke halaman jadual tanaman ni lah. So mana tindakan yang perlu diambil, yang tuan-tuan belum ambil tindakan lagi, so sistem akan masukkan dia dalam ruangan terkini. Okay, so ruangan terkini akan menyatakan proses apa pada minggu keberapa untuk projek tuan-tuan yang mana, pusingan projek tu yang mana, dan tarikh dia bermula dari bila hingga bila. Okay, so kalau tuan-tuan contoh, tuan-tuan lihat cili fertigasi lot 1, so cili fertigasi lot 1 pusingan 1. Kalau tuan-tuan lihat kat sini, sekarang ni tuan-tuan berada di minggu yang kedua. Okay, sebagai contoh. Okay, mana yang berwarna hijau tu maksudnya minggu yang sekarang ni lah, minggu yang terkini. Okay, so dan tindakan dia tuan-tuan belum ambil tindakan. Okay, so seterusnya jika tuan-tuan tak tahu apa itu proses membuang cabang pertama, tuan-tuan boleh klik pada papar maklumat ni. Okay, pada ikon papar maklumat ni tuan-tuan boleh klik untuk mengetahui lebih lanjut apa itu proses membuang cabang pertama lah. Okay, so sebagai contoh tuan-tuan klik. Okay, tuan-tuan akan dibawa ke halaman maklumat jadual tanaman mengikut komoditi tuan-tuan lah. Mengikut komoditi projek tuan-tuan tu. So contoh untuk minggu kedua, proses membuang cabang pertama, minggu kedua dari tarikh tanam atau tarikh semai lah. So ini adalah penerangan dia. Ini sebagai contoh saja, kandungan ni saya hanya masukkan secara rawak saja. So penerangan peringkat dan juga kaedah pelaksanaan. So maksudnya dia akan terangkan apa itu proses membuang cabang pertama dan juga macam mana proses untuk melaksanakan membuang cabang pertama ni. So dia akan senaraikan. So kalau tuan-tuan nak lihat pada minggu-minggu sebelumnya atau minggu-minggu akan datang, tuan-tuan boleh lihatlah ni sebagai contoh untuk minggu pertama, proses membaca minggu pertama. So ni adalah contoh data dia lah. So kalau ada gambar, kalau PPK tu masukkan gambar, tuan-tuan akan boleh lihat jugalah gambar yang dia masukkan. Kalau ada video, tuan-tuan pun boleh lihat video tersebut lah. So bergantung pada peringkat yang tuan-tuan berada sekarang.
Okey. Okey, so sebagai contoh tuan-tuan berada di minggu kedua dan juga kaedah pelaksanaan ni tuan-tuan dah faham, dah tahu dan tuan-tuan dah mengambil tindakan. Okey, contoh tuan-tuan kena ambil tindakan dulu. Contoh proses ni dia minta tuan-tuan membuang cabang pertama. Okey, tuan-tuan pada anggaran tarikh 8 April hingga 14 April ni tuan-tuan kena buat tindakan terlebih dahulu. Okey, sekiranya andaikan tuan-tuan dah membuat tindakan membuang cabang pertama ni pada 9 April. Contoh 9 April, so tuan-tuan datang balik ke dalam sistem ni. Okey, tuan-tuan pergi balik ke halaman jadual tanaman ni dan tuan-tuan perlu klik pada sahkan tindakan ni lah. Okey. So yang ni bergantung pada senarai yang ada. Kalau ada 2-3 senarai, so dia akan senaraikan kat bawah ni lagi lah. Okey, begitu juga dengan tindakan yang perlu tuan-tuan lakukan pada minggu-minggu akan datang. Okey, sebagai contoh ini minggu kedua, so minggu ketiga tuan-tuan kena buat proses meracun pula sebagai contohlah. So kalau tuan-tuan tak tahu cara-cara meracun, tuan-tuan boleh lihat pada paparan maklumat untuk meracun ni lah. Okey. So saya ulang balik, andaikan tuan-tuan dah mengambil tindakan proses membuang cabang pertama ni pada 9 April atau tarikh-tarikh tertentulah dalam tempoh seminggu ni. So tuan-tuan perlu datang balik ke dalam sistem ni dan tuan-tuan klik sahkan tindakan. Okey, bila tuan-tuan klik sahkan tindakan, okey, tuan-tuan boleh masukkan nota tindakan lah. Okay, sebagai contoh, saya dah proses ni sebagai contoh, tuan-tuan boleh masukkan ikut kesesuaian tuan-tuan lah. Okay. So, bila tuan-tuan dah puas hati dengan maklumat ni, tuan-tuan boleh klik sahkan tindakan. Okay, tuan-tuan klik pada sahkan tindakan. Okay, so bila tuan-tuan dah klik sahkan tindakan, so data tu akan hilang lah. Maksudnya tuan-tuan dah mengambil tindakan. So kalau tuan-tuan pergi balik ke jadual tanaman mengikut projek ni, untuk projek tuan-tuan, so tuan-tuan akan dapat lihat kat sini tindakan telah diambil. Sebelum ni adalah tindakan belum diambil. So bila tuan-tuan dah ambil tindakan, status dia akan berubah menjadi tindakan telah diambil. So kalau tuan-tuan klik kat sini, ini adalah nota yang tuan-tuan masukkan tadilah. Okay. Begitu juga pada paparan projek. Kalau tuan-tuan lihat pada paparan projek, profil pusingan pertama ni, so tuan-tuan boleh lihat kat sini, tindakan pun dah berubah, tuan-tuan dah mengambil tindakan dan juga nota tadi. Begitu juga dengan laporan prestasi setiap pusingan. Okay, sebagai contoh, kalau tuan-tuan klik kat laporan prestasi ni, okay, kat ruangan pematuhan jadual tanaman pun, kalau tuan-tuan lihat, tuan-tuan dah mengemaskini tindakan tu, tindakan telah diambil. So ni adalah maklumat tuan-tuan yang masukkan tadilah. So dari data ni pihak PPK boleh tahulah sama setiap SOP yang dicadangkan oleh PPK tu adakah tuan-tuan patuhi ataupun tidak. Okay, so secara ringkasnya itu sahaja untuk pematuhan jadual tanaman ni. So saya ulang secara kesimpulan bahawa apabila projek tuan memasuki minggu baru, sistem akan menghantar satu SMS kepada tuan-tuan menyatakan tindakan perlu diambil dan tuan-tuan perlu log masuk ke dalam sistem dan tuan-tuan pergi ke halaman jadual tanaman ni. So tuan-tuan klik pada sahkan tindakan tu lah. So nanti sistem akan kemaskini bahawa tuan-tuan telah mengambil tindakan
seperti yang dicadangkan. Okey. So harap tuan-tuan faham untuk pematuhan jadual tanaman ni. Untuk ini setakat itu saja. Kita bertemu lagi pada video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.